عليهم وعليهم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, segala rezeki, segala kurniaan yang diberikan kepada kita selama ini, yang mana mudah-mudahan segala nikmat, segala rezeki, segala kurniaan itu kita syukuri dan juga kita gunakan untuk jalan kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa kepadanya, dan juga mudah-mudahan bersempena dengan bulan Rajab yang mulia ini kita juga akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang mana satu bulan yang merupakan bulan pesta ibadah, yang mana ada juga orang kata bulan pesta juadah berbuka puasa. Ada yang pesta memilih kuih-kuih di bazar Ramadan, ada yang berpesta tarawih, ada yang kata 8, ada yang kata 20 dan sebagainya. Yang mana mudah-mudahan Ramadan yang mendatang ini lebih kurang dalam 30 ataupun kurang daripada 50 hari ini, insya-Allah mudah-mudahan kita bersedia dengan ibadah yang mana orang Melayu kata practice make perfect. Mana bulan Rajab, bulan Syaban ini kita gunakan untuk kita berlatih. Yang mana belum pernah puasa sunat, berpuasa dulu sebelum masuk Ramadan. Yang mana belum berqiyamul lail, ambillah peluang Rajab, bila bulan Syaban ini untuk berqiyamul lail. Yang mana belum pernah solat sunat, banyakkanlah solat sunat. Mudah-mudahan Ramadan nanti kita tak adalah terkena kejutan budaya Ramadan, yang mana takut-takut terkena kejutan budaya Ramadan, habis masuk 1 Syawal semua dah tinggal dah. Yang biasa qiyamul lail tinggal terus, yang biasa sunat qabliyah ba'diyah tinggal terus, dan begitulah. Kalau tahun lepas 2014 Ramadan kita ada Piala Dunia. Ramadan tahun ini wallahu a'lam. Mana tahun lepas, mana-mana yang suka tengok bola, dia ada peluang untuk dia bangun tahajud. Yang solat dulu tahajud, kemudian tengoklah bola. Ada yang bangun untuk tengok bola aja, lupa tahajud dan sebagainya. Itulah kita kata mulakan dengan berlatih pada bulan Rajab, bulan Syaban yang ada ini. Mudah-mudahan kita tak terkena kejutan budaya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini saya direzekikan untuk berada di sini, memandangkan terdapat beberapa ataupun halangan untuk penceramah ataupun kuliah asal kita, Tuan Ustaz Rashidi dengan kitab tasawufnya, mutiara tasawufnya. Mudah-mudahan kita isi untuk slot maghrib hingga isyak ini, yang mana waktu maghrib hingga isyak ini adalah begitu jugalah orang kata dalam apa yang kita kata mengikut ulama-ulama ataupun dalam hadis Nabi, bagaimana dekatnya kiamat dengan kita, ataupun hidup dengan mati itu dekat seperti mana dekatnya maghrib dengan isyak, seperti dekatnya azan dengan iqamah. Mudah-mudahan kita gunakan waktu yang terluang ini, sama-sama kita dekatkan, kita ingat muhasabah diri kita, dan juga dalam rumah Allah ini jangan lupa untuk kita berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di rumah Allah ini, di dalam masjid ini, sunat kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan setiap pergerakan kita selama mana kita ada wuduk, selagi itulah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah, mengambil masa yang sedikit ini insyaAllah kita hanyalah sekadar sembang-sembang, borak-borak sahaja. Yang mana sekiranya ada soalan yang ingin disampaikan, bolehlah tanyakan. InsyaAllah kita cuba jawab. Kalau yang segan nak tanya guna suara, bolehlah tanya gunakan telefon. Dunia teknologi sekarang ini, boleh. Kalau nak mesej saya pun boleh, insyaAllah. Kita ambil masa yang singkat ini untuk sama-sama, insyaAllah. Saya akan cuba usaha untuk jawab. Kalau tak tahu, kita jawab tak tahu, insyaAllah. Lain masa, insyaAllah kita akan cuba selesaikan, insyaAllah. Bolehlah, mana-mana yang belum ada nombor saya tu, tak payahlah nak masuk dalam grup WhatsApp ke majlis-majlis dan sebagainya. Sebab bila dah terlampau banyak grup, kita pun dah tak mampu nak baca. Kalau sekali kita setkan mute ataupun kita left group. Bila left group, lain pula katanya. Itulah masalah dunia sekarang ini. Bila kita remove, lain pula katanya. Begitulah. Kalau nak tanyakan soalan untuk apa-apa soalan, boleh mesejkan kepada nombor 019-95-111-83 019-95-111 ataupun 111-83. Bolehlah, apa insyaAllah kita cuba selesaikan insyaAllah. Jadi untuk kita teruskan kuliah ilmu kita pada malam ini, saya sebut bahawa ini kita insyaAllah selepas malam yang baru ini, insyaAllah kita akan baca kitab Matla'il Badrain. Tapi berikutan dengan emergensi kecemasan hari ini, kita buka balik Muniyatul Musalli, idaman orang-orang yang solat, yang mana dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani rahimahullah, seorang ulama dari tanah Melayu, tanah Jawi kita ini, yang mana pada malam ini kita sentuh tentang sunat, amalan-amalan sunat dalam solat. Iaitu ada dua. Yang mana sunat-sunat dalam solat ini, yang mana kita ataupun saya ceritakan pada sesi sebelum ini, bagaimana amalan-amalan sunat dalam solat ini. Kalau sunat yang pertama itu sunat ab'ad, merupakan anggota badan selain daripada kepala dalam solat kita. Maknanya kalau kita tertinggal sunat ab'ad, solat itu sah. Tetapi seperti kita juga, kita tak ada tangan ataupun kita tak ada kaki, kita kudung, maksudnya begitulah dengan solat kita. Dan juga solat ataupun sunat hay'ah ini adalah yang mana dalam rupa solat itu dia seperti dengan perhiasan kecantikan dalam badan kita. Maknanya kalau kita tertinggal, maknanya solat kita juga sah dan sempurna, cumanya tak berapa cantik. Yang mana kalau sunat ab'ad ini, dia ada 8. Dia ada 8. Okay, saya baru terima, tapi nanti saya ceritakan sunat ab'ad ini. Dia ada 8. Yang pertamanya tasyahud awal. Okey, dalam konteks tahiyat awal ini, sekiranya kita berjemaah, sekiranya imam sudah pun bangun berdiri tegak untuk rakaat yang ketiga, yang belakang, yang makmum tak perlulah untuk ucap subhanallah banyak kali. Cukup yang belakang imam sebut subhanallah, maknanya mengingatkan imam tentang kelupaannya, sebab manusia ini memang lupa. Imam juga sentiasa lupa. Maknanya imam sudah alert dan ingat, yang mana dia akan buat sujud sahwi selepas salam. Yang mana sunat ab'ad ini kita boleh tampalkan sunat tersebut dengan cara sujud sahwi. Itu maknanya tasyahud awal. Okey. Maknanya kata tahiyat akhir merupakan rukun. Kalau terlupa, maknanya batal solat. Kalau tahiyat awal, dia hanyalah sunat ab'ad. Macam saya sebut tadi, kalau imam bangun Allahu Akbar, berdiri tegak terus, maknanya dia tak boleh buat apa dah. Imam pun tak boleh buat apa dah. Jadi makmum jangan banyak-banyak subhanallah, subhanallah. Takut imam tertekan turun balik. Jemaah pun ikut sekali belakang. Dua-dua batal solatnya. Bila dah imam berdiri, solat masih lagi sah. Jadi
ikut terus imam. Yang mana tahap berdirinya adalah tak sampai, kalau dia berdiri itu bukan sampai tahap rokok lagi. Maknanya had berdiri dia tu, maknanya dia boleh turun lagi. Kalau dia dah lepas had rokok ataupun kita rasa memang dah berdiri dah. Kalau kita macam ni, duduk macam ni, dia berdiri macam ni, tu dah lepas dah. Imam semasa nak bangun, nak tongkat tangan di tempat sujud tu, di lantai tu, itu masih lagi boleh duduk. Kalau dia dah berdiri, dah lepas tangan, dah berdiri, dah angkat nak tinggi tu, maknanya dia kena teruskan. Kemudian duduk tahiyat. Ada orang terlupa duduk saja macam duduk berehat. Yang macam kita nak bangun rakaat kedua tu berehat, imam lupa baca tahiyat, begitu. Kemudian baca kunut. Kunut ni dia agak subjektif, sebab dia ada, kita pun tahu kisah-kisahnya. Jadi kita cukuplah kita tahu dalam pendapat Syekh Daud Al-Fatani, kunut merupakan sunat abad. Kemudian berdiri masa baca kunut. Kemudian untuk tahiyat awal, baca selawat ke atas Nabi selepas kita baca tasyahud. Kemudian yang keenam, selawat semasa baca kunut. Kemudian membaca ali masa tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adalah sunat abad. Kalau kita tak lupa, tak ada masalah. Kemudian dalam doa kunut, itulah dia sunat abad. Ada 8 bagi pendapat Syekh Daud bin Abdullah Fatani yang mengambil mazhab Syafi'i. Dia dalam, contohnya dalam bab kunut ini, dia ada pendapat-pendapat tersendiri dalam mazhab-mazhab yang 4. Jadi jangan kita sempitkan keadaan yang mana Syekh Daud Al-Fatani meletakkan kunut itu sebagai sunat abad. Okey. Ada satu soalan, salam ustaz, bolehkah sedekah menggantikan zakat? Terima kasih. Sama-sama. Sedekah adalah umum, zakat adalah khusus. Zakat tak dapat menggantikan dengan sedekah. Zakat, sebab itu sedekah ini kita boleh sedekah kat siapa-siapa pun. Tapi zakat mestilah kepada aslafnya yang 8. Yang mana dalam kalangan kita mungkin ada fakir miskin, mungkin ada yang saya pasti dalam ni kita ada mu'allaf. Pelajar kelas saya ada dalam ni mu'allaf, amil, ibnu sabil, fi sabilillah, hamba dan orang yang berhutang. Zakat ia memang khusus untuk perkara tersebut, yang mana zakat ada 8. Zakat pendapatan, zakat fitrah, zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat simpanan, zakat saham, zakat ternakan, zakat padi dan seterusnya. Dia tak boleh nak ganti. Sedekah tetap sedekah, zakat adalah sedekah, cumanya dia khusus. Dia beza tu. Zakat adalah umum, sedekah adalah umum, zakat adalah khusus. Kita bayar zakat, itulah